Suratul Anfal ayat yang ke-44 ya. Ayat 44. Kita teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Yurikahum, ia perlihatkan akan engkau, ia perlihatkan akan kamu, akan mereka. Ia perlihatkan akan kamu, akan mereka. Iz, di waktu. Iltaqaitum, telah kamu temui. Fi a'yunikum, pada pandangan-pandangan kamu. Qalilan, sedikit. Wa yuqallilukum, dan ia sedikitkan akan kamu. Dan ia sedikitkan akan kamu. Fi a'yunihim, pada pandangan-pandangan mereka. Liyaqdiya, supaya ia tetapkan. Bracket, putuskan. Allahu, oleh Allah. Amron, akan urusan. Kana, adalah ia. Maf'ula, yang diperbuat. Wa ilallah, dan kepada Allah. Turja'u, ia dikembalikan. Al-umur, akan segala urusan. Baik, saya masuk mula ya. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Yurikumuhum, ia perlihatkan akan kamu, akan mereka. Ini diperlihatkan di sini ya, mengikut tafsirnya ialah ya dalam mimpi ya, dan begitu juga ayat sebelumnya pun diterangkan begitu, yaitu dalam mimpi diperlihatkan kepada kamu ya, yaitu musuh kamu, yaitu musyrikin, orang musyrikin, dipandangkan, dinampakkan dalam mimpi itu sedikit. Ya, sedikit. Kemudian iz iltaqaitum, ya di waktu telah kamu temui, fi a'yunikum, pada pandangan-pandangan kamu. Qalilan, ya sedikit. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan ia sedikitkan akan kamu pada pandangan-pandangan mereka. Ya, orang mukmin memandang ya golongan orang kafir itu sedikit. Dan begitu juga kamu dilihat oleh orang-orang musyrikin juga sedikit. Apa tujuannya? Tujuannya di sini ia menambahkan semangat. Ya. Dalam mimpi ia dinampakkan sedikit. Bila nampakkan sedikit itu maknanya semangat ya untuk memerangi mereka.
Kalau dinampakkan banyak, ya dikhawatiri ya mereka daripada kalangan orang mukmin ini, ya sudah tentu mereka akan kecil hatinya. Ya bila melihat musuh yang begitu ramai. Musuh ni hampir ya 1,000 orang. Ya, ramai dia. Ya, hampir 1,000 orang. Tapi ada juga yang menerangkan ya 1,000. Sedangkan umat Islam hanya 313 orang. Ya, tentera Islam hanya 313 orang. Okey. Apa hikmahnya? Hikmahnya di orang kafir bila melihat orang Islam itu sedikit, memang sedikitlah. Pada segi zahirnya pun nampak sedikit, ya. 313 orang dengan 1,000 orang contohnya. Jadi nampak sedikit sangat. Jadi bila nampak sedikit, orang kafir ni bukan semangat, tapi mengambil cuai lah kiranya. Alah, ini sekali rap habis lah. Bahasa dia macam itulah. Ambil ringan. Ini sekali rap habis lah. Ya. Jadi dinampakkan supaya mereka meringankan urusan itu. Sebab itu Allah perlihatkan kepada orang kafir ini sedikit. Memang zahirnya sedikit. Dan orang Islam pula melihat mereka ramai. Ya, tapi dalam mimpi sedikit. Ya, sedikit tu dinampakkan dalam mimpi sedikit, tujuannya ya sanggup untuk berdepan. Tapi bila berdepan pula ramai. Jadi bila ramai, di situlah baru kalau tak sungguh-sungguh kita tak boleh menang. Kita mesti sungguh-sungguh ya melawan mereka. Jadi semangat. Bila dah berdepan, bertemu, menampak banyak, ia menambahkan lagi semangat. Kena bekerja keras. Kalau tak, kita boleh kalah. Orang kafir ambil lewa. Mengandang orang Islam tu sedikit. Ya. Jadi yang dalam mimpi tadi nampak sedikit supaya orang Islam ni semangat untuk keluar berjuang. Itu ada hikmah lah kenapa Allah nampakkan demikian. Liyaqdiyallahu amran, supaya ia putuskan oleh Allah akan urusan. Ya, putuskan atau tetapkan ya akan urusan. Mana urusan ya kemenangan yang akan diberikan kepada orang Islam. Supaya ya nampak ya jelas kebenaran mengalahkan kebatilan. Karena maf'ulah adalah ia yang diperbuat. Ya. Maknanya hal ini berlaku. Mesti berlaku. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah ia dikembalikan akan segala urusan. Maknanya semua urusan balik kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan memberikan kemenangan kepada umat Islam walaupun golongannya sedikit. Sebab sudah termaktub dalam Quran, kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dulu tentera Jalut dengan tentera Talut. Ya. Tentera Talut ini ya sedikit golongannya. Tentera Jalut dia bukan main ramai. Tapi ya yang sedikit tadi beriman dapat mengalahkan golongan yang begitu ramai. Ya. Ini zaman Nabi Daud dulu. Dan Nabi Daud ia termasuk seorang pemuda dalam tentera Talut. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-45 ya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Iza, apabila laqitum, telah bertemu kamu,
fi'atan akan segolongan dalam bracket musuh, fasbutu, maka tetaplah olehmu. Maka tetaplah olehmu, wazkuru, dan ingatlah olehmu, Allah akan Allah, katsira, banyak-banyak, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tuflihun, kamu beroleh kejayaan. Baik, saya masuk semula ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Iza laqitum, apabila telah bertemu kamu, fi'atan, akan segolongan musuh, ya, atau kumpulan kufar, ya, dalam peperangan, ya. Fasbutu, maka tetaplah olehmu. Tetap ni maknanya tetapkan pendirian, ya, jangan lari, ya, daripada peperangan. Sebab ya, salah satu dosa besar ialah lari daripada peperangan. Ya, dalam Islam, ya, dia tidak boleh nampak musuh, ya, cabut lari, ya, tidak sanggup nak menghadapi. Itu maknanya ya, tidak ada dalam Islam macam tu. Jadi sebab itu termasuk dosa besar. Wazkuru, dan ingatlah olehmu, Allah akan Allah, katsira, banyak-banyak. Maknanya dalam saat yang macam itu adalah saat yang paling, ya, pikiran tadi tidak terjurus kepada hal-hal keduniaan, melainkan masa itu yang ingat ialah Allah, lupa segala hal-hal keduniaan, ya, antara kedudukannya hidup atau mati syahid, ya. Sebab itu yang ingat pada masa itu hanya Allah. Lafaz yang diucapkan hanya takbir, iaitu Allahu Akbar. Boleh dilafazkan banyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Sebab itu takbir itu sebenarnya menggerunkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah ini biasanya mereka diiringi oleh syaitan-syaitan jin, ya, diiringi oleh syaitan-syaitan jin yang serta dengan mereka dan memberi mengapi-apikan mereka. Tapi bila dengar takbir, ya, takbir tadi, jin-jin ini dia lari, ditinggalkanlah, ya, musuh-musuh Allah ini atau orang-orang kafir ini ditinggalkan. Yang mana pada asalnya jin-jin kafir ini menyertai mereka. Tapi bila dengar takbir, nampak pula, ya, malaikat bersama dengan orang beriman, ya, maka jin-jin ini cabut lari. Di situlah orang-orang kafir walaupun ramai macam mana pun dah jadi kecut, jadi takut, ya. Takutnya apa? Maknanya sifat takut tu dah melampaui daripada semangat. Hilang semangat, tinggal takut, ya. Di antara mereka ada yang minum arak untuk supaya bersemangat ketika berperang. Tapi, ya, semangat arak tu berapa lama? Ya, bila hilang, ya, daya daripada, ya, arak tadi, maka dia pun dah jadi lemah, jadi kecut, takut. Itu, ya, kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang Islam kerana jiwa dia hanya
dalam hatinya tidak lain melainkan ingatkan Allah. Ya, itu semangat yang besar sekali. Baik, kita sama lagi ya, ayat yang ke-46. Wa ati'u, dan taatlah olehmu, Allah akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Dan jangan kamu berbantah-bantahan. Fatabshalu, maka kamu jadi lemah. Watazhaba, dan ia hilang. Rihukum, kekuatan, oleh kekuatan kamu. Wasbiru, dan bersabarlah olehmu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Baik, kita semak semula ya. Ayat yang ke-46 ni ya. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah olehmu, taatilah olehmu akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Ya, berbantah-bantahan ataupun kamu berselisih di antara kamu, ya. Fatabshalu, maka kamu jadi lemah. Wa tazhaba rihukum, dan ia hilang kekuatan kamu, oleh kekuatan kamu. Ya, ini ya dalam mana-mana ya pertubuhan. Kalau seandainya berlaku ya perbantahan, ya, berbantah, berselisih, ya akhirnya ya kamu akan jadi lemah. Dan kekuatan kamu dah tak ada lagi. Ya. Sebab itu Nabi menjamin kurun yang paling kuat, yang boleh diakui ya oleh Nabi, diterima oleh Nabi, 3 kurun saja. Nabi kata, ya, sebaik-baik kurun, khairu kurun qarni. Sebaik-baik kurun katanya kurunku. Summa yalunahum. Kemudian yang mengiringi mereka dan yang mengiringi mereka. Jadi 3 kurun ini Nabi katakan khair. Kurun yang paling baik, yaitu kurun Nabi, zaman Nabi. Yang mengiringi Nabi iaitu zaman sahabat. Ya, zaman sahabat ni mana dia tak bertemu dengan Nabi. Jadi itu dikatakan zaman Nabi, zaman sahabat dia bertemu dengan Nabi. Ini namanya zaman sahabat. Kemudian kurun yang mengiringi lagi tabi'in. Tabi'in ni orang yang bertemu dengan sahabat tapi tak bertemu dengan Nabi. Ini kurun ketiga. Ya. Jadi 3 kurun inilah ya yang dijamin oleh Nabi sebaik-baik kurun. Ya. Lepas tu Nabi tak jamin. Sebab itu umat Islam ni memanglah ramai di dunia. Tapi dikatakan oleh Nabi sebagai buih di laut. Ya. Ibarat buih di laut. Puncanya apa? Puncanya daripada tanaza'u, iaitu berbantah-bantahan, berselisih, yang mana ramainya pun ya, macam buih di laut. Ia tidak ada kekuatan lagi. Sebab itu ayat ni menerangkan supaya taati Allah dan taati Rasul. Apa tujuannya? Balik semula kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nak kuat balik semula umat Islam, mesti balik kepada Quran. Balik kepada ya sunnah Rasulnya. Barulah ya umat Islam tu jadi kuat. Kalau masih lagi ya mempertahankan
ya perkara-perkara yang tidak ada datang daripada sunnah, sehingga ia dah melampau-lampau atau dianggap sebagai bid'ah yang berleluasa, tidak ada sunnahnya. Ya, bagaimana umat Islam nak jadi kuat? Ya, mempertahankan sesuatu yang tidak ada dalil. Macam mana nak jadi kuat? Ya. Sebab itu nak kuat, balik kepada ati'ullah wa rasul. Balik kepada ketaatan Allah dan Rasul. Ikut Quran balik, ikut sunnah Rasul balik. Barulah umat itu jadi kuat. Atau istilahnya, kalau beragama sekarang ini, ya nak kita beramal, ada dalil. Ada dalilnya, kita pun beramal, barulah kuat. Ya. Bukan ikut-ikutan. Kemudian wasbiru, dan bersabarlah olehmu. Jadi dalam mentaati Allah dan Rasul ini, perlu banyak kesabaran. Sebabnya apa? Tentangannya ramai. Ya. Diibaratkan sebagai kita menentang arus. Ya. Menentang arus. Arus ni kuat. Tak betul, kita pun jalan. Ya, ikut arus. Arus ni kebatilan. Ya. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah dikatakan pahala yang tidak dapat digambarkan oleh Nabi SAW, iaitu macam mana banyaknya pahala, iaitu pahala sabar dengan pahala puasa. Ya. Nabi tak dapat nak gambarkan betapa besarnya pahala itu, ya, kepada orang sabar dan orang yang berpuasa. Ya. Ada siapa-siapa nak tanya, boleh tanya dulu ya, kalau ada pertanyaan sebelum kita sambung lagi ayat yang ke-47 ya. Mic tutup lah. Kalau tadi kita sambung lagi ayat ni, ayat suratul Anfal. Anfal ni kan harta rampasan perang ya. Baik, kita sambung ya. Wala takunu, dan jangan kamu jadi kalladzina, seperti orang-orang yang kharaju, telah keluar mereka, min diyarihim, daripada kampung halaman mereka, daripada kampung halaman mereka, bataron, dengan sombong, wari'a an-nas, dan riak kepada manusia, dan riak kepada manusia, wa yasudduna, dan mereka menghalang, an sabilillah, dari jalan Allah, wallah, dan Allah, bima, dengan apa yang ya'maluna, mereka kerjakan, muhit, yang meliputi, yang meliputi. Baik, saya masuk mula. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, dan jangan kamu jadi seperti orang-orang yang telah keluar mereka daripada kampung halaman mereka. Bataron, bataron tu sifat. Ya, sifatnya apa? Rasa dengan sombong. Dengan rasa sombong,
wa ria'an nas, dan riak kepada manusia. Riak ni daripada perkataan ro'ah, mana ia memperlihatkan kepada manusia, ya, atau ia memperaga-ragakan kepada manusia. Ya, mengikut tafsir katanya, ucapan mereka begini, ya. La narji'u hatta nashrabu khamra, ya. Katanya kita takkan pulang sehingga kita dapat minum arak. Ya. Jadi cakap tu besar. Ya, cakap besar. Ya. Jadi Allah tidak suka kepada mereka ini. Dan juga sifatnya lagi wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang dari jalan Allah. Mereka menghalang dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah dengan apa yang mereka kerjakan yang meliputi. Jadi sifat-sifat ini adalah bukan sifat orang Islam. Tapi kalau sifat orang Islam pun macam tu, ya, artinya tergolonglah dalam ayat ini. Ya. Maknanya ia tidak akan dapat kejayaan ataupun tidak akan dapat kemenangan. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ya, ayat yang ke-48. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Zayyana, telah menghiaskan ia. Telah menghiaskan ia lahum, bagi mereka. Asyaitanu, oleh syaitan. A'malahum, akan amalan-amalan mereka. Waqala, dan telah berkata ia, la ghalibah, tidak ada yang dapat mengalahkan. Lakum, bagi kamu. Al-yaum, pada hari ini. Minan nas, daripada manusia. Daripada manusia. Wa inni, dan sesungguhnya aku, jarun, yang melindungi. Lakum, bagi kamu. Falamma, maka manakala, taraat, telah berdepan-depanan ia, al-fi'atani, oleh dua puak, nakasa, telah lari ia. Nakasa, telah lari ia. Nakasa, ya, telah lari ia. Ala akibai, atas dua tumitnya. Waqala, dan telah berkata ia, ini sesungguhnya aku, bariun, yang berlepas diri, minkum, daripada kamu. Ini sesungguhnya aku, aku melihat, mala, apa yang tidak, tarawna, kamu lihat.
Ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut. Aku takutkan. Allah, akan Allah. Wallah, dan Allah. Syadidu, yang bersangatan. Al-iqab, seksaannya. Nah, panjang ya. Baik, kita semak semula. Tengok apa ceritanya dalam kisah ini ya. Baik. Waiz, dan ingatlah di waktu Zayyana, telah menghiaskan ia lahum bagi mereka asyaitanu, oleh syaitan, a'malahum, ia akan amal-amal mereka. Mana syaitan di sini? Ya, sebenarnya ia adalah iblis. Ya. Yang dimasukkan, yang diletakkan dalam tafsir, yang dimaksudkan di sini bukan syaitan manusia, tapi sebenarnya iblis. Ya. Iblis ini telah menghiaskan bagi mereka akan amal-amal mereka. Jadi, makna hias ni apa? Yang tak cantik, kalau dihias jadi cantik. Itu makna hias. Jadi dihiaskanlah amalan-amalan ya orang-orang kafir ni indah. Ya, perasaan yang diamalkan tu adalah betul, jalannya benar. Memerangi ya nabi itu adalah ya, jalan yang baik. Jadi dihiaslah benda yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Itu maknanya hias dalam amalan. Ya. Waqala, dan telah berkata ia, la ghaliba lakumul yaum, ya, tidak ada yang dapat mengalahkan bagi kamu al-yaum, pada hari ini. Kamu jangan takut. Ya, tak ada siapa boleh kalahkan kamu. Ya, pada hari ini minan nas, daripada manusia. Mana manusia ya, orang-orang muslim tidak akan dapat mengalahkan kamu. Wa ini jarun lakum, dan sesungguhnya aku jarun, ya, pelindung bagi kamu. Ya. Diceritakan katanya, ya, iblis ini datang kepada orang musyrikin ini sebagai Suraqah bin Malik. Ya. Suraqah bin Malik. Padahal dia ni adalah iblis. Tapi dia menyerupai Suraqah bin Malik, mengapi-apikan ketua musyrikin ni. Jadi ketua musyrikin ni, dialah yang mengapi-apikan, jangan takut. Tak ada siapa boleh kalahkan kita hari ini. Ya. Kita tetap lawan orang muslim tu. Macam itulah. Ya. Jadi yang mengapi-apikan ialah iblis. Ya. Sebab itu saya kata tadi, ya, orang-orang kafir ni, ya, yang mengiring mereka adalah jin-jin kafir. Yang bagi semangat juga jin-jin kafir. Tak betul iblis sendiri yang akan turun. Macam contoh dalam sejarah ini, iblis sendiri yang turun. Ya, dan dia mengapi-apikan golongan orang-orang musyrikin ini, atau golongan kafir ini. Ya, dan mengapi-apikan, katanya tak ada siapa boleh kalahkan kamu hari ini. Ya. Dan dikatakan lagi apa? Sambungan ayat ini, falamma tara'atil fi'atan, maka manakala telah berpandang-pandangan ia, atau berdepan-depanan ia, oleh dua puak Islam dan puak kafir, dah berdepan dalam pertempuran tadi, nakasa ala akibai, telah lari ia atas dua tumitnya. Dia pun cabut. Ya, itu dia kena kasonu, malah dia lari. Ya, si iblis ni lari. Ya, kalau ada puak dia, puak iblis ni, mana jin-jin yang lain yang menyertai pun semua cabut.
Ya, apa kata si iblis ni? Waqala, telah berkata ia, inni bari'um minkum. Dan telah berkata ia, sesungguhnya aku yang berlepas diri daripada kamu. Dia lari. Ya. Inni ara. Sesungguhnya aku melihat ma la tarawna. Apa yang tidak kamu lihat. Iblis ni pun yang mengapikan cabut lari kerana dia melihat apa yang orang kafir tu tak lihat. Apa yang dilihat oleh iblis ni, iaitu malaikat-malaikat yang bersama dengan orang-orang Muslim. Ya. Dia nampak malaikat-malaikat. Ini ikut tafsir, malaikat-malaikat ni berserban merah. Ya. Berserban merah bersama dengan tentera Muslim. Jadi, iblis ni dia cabut lari, sebab dia nampak malaikat. Jadi dalam hebat-hebat iblis ni, dengan malaikat dia tak sanggup nak bertembung. Inni akhafullah, kata si iblis ni, sesungguhnya aku takutkan akan Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah bersangatan seksaannya. Kalau aku berdepan juga, aku akan mendapat satu seksaan yang bersangatan. Aku tak sanggup. Aku takutkan Allah. Iblis ni memang dikategorikan sebagai makhluk yang durhaka kepada Allah, dan yang telah dicop oleh Allah dah tetap jadi ahli neraka. Dia tak boleh ubah takdir dia. Tak boleh ubah takdir, ya Allah, ubahlah takdirku. Tak ada. Allah dah cop terus. Dia jadi ahli neraka. Sebab itu bila dah dapat cop tu, iblis ni bermati-matian. Dia mesti menghasut manusia untuk ramai-ramai masuk dalam neraka. Itu perjanjian dia. Dia akan sesatkan seluruh anak Adam ni. Supaya dapat apa? Sama-sama masuk neraka. Tapi Allah katakan, illal mukhlasin, melainkan orang-orang yang ikhlas. Maknanya di antara umat Nabi yang ikhlas itu, iblis tidak akan dapat menyusup masuk ke dalamnya. Itu maknanya kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, atau pengikut-pengikut Rasul yang bersifat ikhlas. Itu dia tidak dapat tembusi. Ini kita kena faham, bahawa orang-orang kafir ni dia semangat. Orang-orang ahli batil juga dia bersemangat ni. Sebenarnya ada yang mengiringi atau menemani. Contoh ada orang itu dia bersemangat, dia punya hebat ilmunya. Memang kebal ilmu dia, hebat ilmunya. Pendek kala kalau ditetak, takkan dia boleh tanggal lehernya. Dan kalau dicucuk pun tak tembus jarum tu. Macam itulah dia punya kebal ilmunya. Tapi siapa yang mendinding dia? Kalau nak tahu, itu kita ambil pengajaran tu. Siapa yang mendinding? Yang mendinding ini ialah syaitan. Sama ada iblis itu sendiri mendinding, ataupun golongan iblis ni yang kafir. Ini jin-jin yang kafir ni yang mendinding. Sebab apa? Orang ni telah memperhambakan dirinya kepada iblis. Jadi dia didinding sehingga hebatlah ilmunya. Tapi kita kena ingat, kalau kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, jalan dia bukan susah sangat pun. Dengan ucapan bismillah sahaja. Mana tahu pula macam satu video tu, dia nak cucuk vaksin tak tembus. Dia punya kebal tu tak masuk jarum tu. Tak masuk. Jadi doktor ni kena ada pakar jugalah baca bismillah masa tu. Nak cucuk tu baca bismillah. Tak kira kau Islam ke tak Islam, baca bismillah. Pasti tembus juga. Sebab apa? Sebab
bila disebut kalimah Allah ni, yang meninding ni cabut lari. Ya. Dia tidak boleh dilawan dengan sombong. Ya, tak boleh dilawan dengan sombong. Dilawan dengan sebutan nama Allah. Bismillah. Ya. Ini yang pernah berlaku zaman Harun Ar-Rasyid dulu. Cerita zaman Harun Ar-Rasyid itu ada orang yang hebat ilmunya. Sampai kalau orang nampak dia boleh terbang dengan kuda dia. Dengan kuda dia berterbang. Ada pengiring belakang dia. Ya. Dengan kuda dia. Jadi ilmu dunianya memang hebat. Lalu Harun Ar-Rasyid dia mengirimkan utusan kepadanya. Tengok, suruh selidiki orang ni. Ya, apa dia punya selidik tu? Dia solat tak? Dia datangi tak solat Jumaat? Datangi tak solat Jumaat? Sebab kalau solat fardu, bolehlah dikatakan boleh buat di rumah. Ya. Kalau lelaki solat Jumaat, dia dah wajib kena keluar. Tak boleh buat di rumah. Kena keluar ke masjid. Jadi, bila diselidiki, rupanya lelaki ni, yang hebat ilmunya ni, dia tidak pernah pun Jumaat. Dia tidak pernah Jumaat. Jadi dah tahulah bahawa dia meninggalkan perkara yang wajib. Maka setelah ditangkap lelaki ini, memang dia mengakui yang dia memang tidak melakukan perkara-perkara wajib. Kena ingat orang yang berilmu, ilmu iblis ni, sebenarnya dia kena tinggalkan perkara wajib baru jadi ilmunya. Kena faham kita. Kalau dia masih melakukan perkara yang wajib, ilmunya tak menjadi, ilmu dunianya tak menjadi. Baik ilmu kebalnya ke apa ke, dia tak akan menjadi. Jadi, dia kena tinggalkan yang wajib. Maka didapatilah dia meninggalkan yang wajib, suruh bertobat, dia tak nak tobat. Lelaki ni. Ya. Maka bila tak nak bertobat, hukuman masa itu, macam orang ibarat orang yang murtad dah tak nak dipujuk dah tak nak balik, hukumnya dipancung. Maka dapat hukuman pancung. Bila dapat hukuman pancung, dipancung tak lut. Tukang pancung ni dah pancung dia tak lut. Dah cuba tak lut. Maknanya memang hebat ilmu dunianya. Sampai tukang pancung ni pun nak pancung, dia tak pernah jumpa manusia yang hebat macam ni. Selalu sekali pancung habis. Ini tak boleh. Ibarat sebagai macam getah segerap. Macam itulah, melantun. Atau macam orang mencincang tayar. Parang tu melantun balik. Macam tu. Okey. Dia pun jumpalah. Si pemancung ni jumpalah. Harun Ar-Rasyid, Khalifah Ar-Rasyidin masa itu. Dia pun jumpalah. Amirul Mukminin masa itu. Amirul Mukminin. Sebagai ketua negara lah. Jadi Harun Ar-Rasyid dia kata, waktu kamu memancung, kamu sebut tak kalimah Allah Bismillah. Kata pemancung tu, saya dah banyak kali pancung tak pernah sebut pun kalimah Allah, semua tanggal. Kata dia, yang ni tak tanggal, kata dia. Harun Ar-Rasyid bagi satu ya. Engkau sebut Bismillah. Pergi pancung. Betul. Sebut Bismillah sekali. Terputus lehernya. Jadi yang mendinding tu bila dengar kalimah Allah ni, dia lari dia. Itu kita kena faham tu. Besarnya kalimah Allah bila didengar oleh pendinding ni, seperti golongan iblis ni yang mendinding, dia akan lari. Maka tinggallah diri orang tu. Sama dengan cerita ini, bila iblis ni mengapi-apikan dan membentuk sebagai seorang pemuka Arab, Suraqah bin Malik. Dia menyerupai Suraqah bin Malik. Orang ingat dia Suraqah, tapi sebenarnya dia iblis. Dia menyerupa. Bila dah berdepan dengan tentera Islam, dia cabut lari. Dia nampak apa yang orang kafir ni tak nampak. Tengok itu cerita benar ni dalam Quran. Baik, satu ayat lagi kita sambung. Ingatlah di waktu. Ini ayat bab 9. Ingatlah di waktu.
Yaqulu, ia berkata. Al-munafikun, oleh orang-orang munafik. Wallazina, dan orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Gharra, telah menipu ia. Haulai, orang-orang ini, dinuhum, oleh agama mereka. Oleh agama mereka. Waman, dan barang siapa, ya tawakal, ia bertawakal. Alallah, atas Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, azizun, amat gagah. Hakim, lagi amat bijaksana. Baik, saya masuk mula ya. Iz, ingatlah di waktu. Yakulu, ia berkata, al-munafikun, oleh orang-orang munafik. Wallazina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Ini ada dua kelompok. Satu namanya munafikun. Satu lagi yang dikatakan ya hati mereka yang ada penyakit. Penyakit di sini dikatakan lemah akidah. Macam ibarat mu'alaf yang baru masuk Islam. Ya. Jadi bila dapat ujian sikit atau kena hasut sikit, habis imannya. Sanggup dijual imannya. Itu maknanya dikatakan penyakit di sini lemah akidah. Ya. Mereka yang lemah akidah. Ya. Jadi dua kelompok ni, satu munafikun, satu yang lemah akidah. Dia kata apa? Gharraha ulai dinuhum, telah menipu orang-orang ini oleh agama mereka. Maksudnya, orang-orang Islam ini sudah tertipu dengan agama mereka sendiri. Ya, disuruh bermati-matian. Bermati-matian, ia nak menegakkan agama mereka. Jadi orang Muslim ni tertipu dengan agama mereka. Jadi agama itulah yang menipu mereka. Mereka itu dikatakan oleh orang munafik dan juga orang-orang yang lemah akidahnya. Orang munafik apalagilah memanglah dia berpura-pura ya. Bila nak berdepan macam tu, dia cabut lari ataupun dia tak datang waktu untuk pemergian. Dan begitu juga orang yang akidahnya nipis ni, lemah akidahnya, sama juga. Kena hasut je, habis dah. Dikatakan kata Muhammad ni, orang Islam ni dia tertipu oleh agama yang dibawa oleh Muhammad tu. Bermati-matian lah nak membelanya. Macam itulah bahasanya. Baik, macam mana nak mengatasi orang-orang ini? Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa ia bertawakal ke atas Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sungguh Allah amat gagah lagi amat bijaksana. Jadi nak mengatasi orang-orang munafik ni, jalannya ialah kita kena tawakal, berserah kepada Allah. Sebab orang-orang munafik ni dia tidak ada penyerahan kepada Allah. Jadi nak mengatasinya, kita kena banyak berserah pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka ni hanya nak mencari apa? Mencari kesalahan je. Beragama tu hanya tujuannya nak mencari kelemahan, kesalahan. Itu golongan munafik. Di mana-mana jemaah biasa timbul kelompok ini.
Ya. Pepatah Arab kata apa? Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Apa maksudnya? Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Ya. Jadi perumpamaan ini, di mana saja seorang itu menegakkan agama Allah, pasti ada Abu Lahabnya. Macam tu. Ya, ada Abu Lahabnya. Ya, itu ya kisah ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, kalau ada apa-apa kita boleh bincangkan. Ya. Sampai situ dulu kita punya kuliah. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang.